Seterusnya, prinsip pembelajaran yang kita bincangkan tadi adalah berkaitan dengan maklum balas berterusan. Di sini menuntut orang kata guru perlu memberi maklum balas ataupun menjawab persoalan yang diutarakan oleh pelajar kita. Sebab itu prinsip pembelajaran, kalau ada persoalan kita kena jawab. Kalaulah contoh apabila pelajar bertanya soalan, cikgu tak dapat jawab, tapi cikgu boleh guna katakan, okey, esok cikgu boleh jawab sekiranya kita belum bersedia untuk menjawab ataupun kita belum perlu menganalisis jawapan yang tepat supaya kita tidak memberi maklum balas yang luar pengetahuan kita. Sebab itu pembelajaran dia ada dua hala. Apabila ada pertanyaan, di situ ada jawapan yang perlu dibalas supaya persoalan itu dapat memenuhi apa kehendak pengetahuan yang perlu dimiliki oleh pelajar terutamanya. Sebab sepanjang pembelajaran, dia adalah proses insentif yang kita kata ada boleh ada interaksi antara guru pelajar ataupun pelajar sesama pelajar ataupun boleh bertanya kepada terhadap pakar-pakar yang kita berkongsi orang kata ceramah ke apa semua, itu sebagai tanda maklum balas terhadap pengetahuan yang patut dimiliki oleh pelajar. Malah dengan ada maklum balas, kita boleh membuat aktiviti pemulihan, pengukuhan terhadap pembelajaran pelajar kita. Sebab itu kalau tiada maklum balas berterusan, di situ proses pembelajaran kita boleh terhenti. Jadi ingat, pembelajaran adalah ongoing proses. Sebab itu kita kena bersedia apabila ada pelajar bertanyakan kita. Jadi kat sini kalau kita lihat pembelajaran sekarang, dia lebih kepada partnership. Kita dah tak boleh kata pelajar sekarang kosong maklumat, tak ada. Sekarang orang kata maklumat di hujung jari. Anytime, anyway, kita boleh dapatkan maklumat, tapi kita boleh berkongsi kepada guru. Sebab itu, di situ guru sebagai fasi membimbing ke mana arahnya maklumat yang tepat untuk kita kata ajar kepada pelajar untuk menapis maklumat yang tepat dengan kehendak pembelajaran yang dipelajari lah. Contoh kalau agama Islam, apa orang kata maklumat yang patut pelajar tahu untuk menepis mana yang salah, mana yang tidak betul. Okey, mana yang betul. Sebab itu kita kena bersedia dengan maklum balas berterusan. Jangan kata, malaslah nak respon kanak-kanak ni atau pelajar ni macam-macam soalan. Kita tak boleh macam itu. Kita kena beri maklum balas, lambat ataupun cepat kita kena beri maklum balas supaya semua keraguan dapat dijawab. Okey, seterusnya berkaitan dengan suasana yang menyeronokkan. Ini yang orang kata fun learning. Didik hibur ke apa semua, sebab dalam jiwa kita seronok itu mesti ada. Orang kata bohong orang itu boleh belajar tanpa seronok. Tapi memang bukannya seronok sepanjang masa, bukannya 100% mesti seronok. Tak, kena ada seimbang. Ada masa serius, ada masa seronok sebab kita ni pelbagai emosi. Okey, kita tak boleh terlampau seronok sangat. Kalau terlampau seronok sangat, nanti kita terlebih orang kata tindakan. Sebab itu kita ada had. Memang perlu ada suasana yang menyeronokkan. Jadi maklum balas yang diberi hendaklah melibatkan interaksi dan sokongan peribadi agar menjadi lebih berkesan. Kalau orang kata suasana menyeronokkan ini kalau untuk yang prasekolah lah yang saya boleh share. Contoh saya ada melihat ustazah yang masuk ke dalam kelas saya, dia mengajar kanak-kanak rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam kan ada 5 kan. Jadi macam mana ustazah itu boleh menjadikan 5 perkara itu diingati oleh kanak-kanak.
dengan suasana yang menyeronokkan. Saya masih ingat lagi, Ustazah ni kawan saya. Jadi dia antara guru yang terpilih untuk mendidik kanak-kanak di prasekolah mengajar pendidikan Islam. Jadi tidak mustahil ada dalam kalangan anda dalam kelas ini apabila sudah posting nanti, kalau dah diarahkan oleh pihak pentadbir kata kamu kena ajar prasekolah agama, sebab itu kena pandai cari cara yang menyeronokkan untuk tackle pembelajaran kanak-kanak prasekolah. Sebab kanak-kanak prasekolah dia bukan boleh membaca dahulu terus sebab mereka perlu belajar lagi proses untuk membaca. Jadi macam mana nak memperkenalkan 5 rukun Islam itu supaya mereka ingat. Sebab itulah Ustazah kawan saya itu dia mempelbagaikan dari segi nyanyian, dari segi apa orang kata tindakan gerakan tubuh badan, macam mana kanak-kanak ini boleh ingat. Kalau dia sebut, kalau kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ustazah itu angkat tangan kanan dan jari dia orang kata jari telunjuk ni akan berdiri tegakkan dan yang lain akan bercantumkan. Di situ dia dah orang kata mengajar kanak-kanak itu membaca kalimah syahadah. Kalau yang paling seronoknya yang contoh mengerjakan haji kan, kawan saya ini dia buat apa? Dia pusingkan jari dia di kepala. Maksudnya dia mengerjakan haji, pusing tawaf tu. Jadi kalau dia buat pusingan tangan dia di atas kepala, automatik kanak-kanak itu ingat itu adalah mengerjakan haji. Sebab itu menunjukkan suasana yang menyeronokkan. Tambah lagi, satu lagi kadang-kadang saya mengajar menggantikan sekejap disebabkan tidak hadir Ustazah yang tentang bulan tu kan, nama-nama bulan saya akan nyanyi nasyid lah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, itu sampai akhir. Jadi bila dengan ada nyanyian yang seronok, kanak-kanak itu boleh mendapat pengetahuan. Walaupun seronok tapi dia dapat input. Itu yang sangat penting. Supaya kita rasa pembelajaran itulah prinsip pembelajaran, bahawa jangan abaikan suasana yang menyeronokkan, sebab itu adalah jiwa kanak-kanak ataupun murid yang tahap 1 lah. Even tahap macam kita ni pun kita mulakan seronok supaya tidak terlampau stres untuk belajar, betul kan? Kalau saya hari-hari bercakap mesti boring, tapi ini dah proses you all belajar, you all adalah andragogi kan. Saya gunakan cara inilah. Kalau dalam kelas memang saya boleh pelbagaikan aktiviti, tapi oleh kerana kita secara online macam ini, anggap ini sajalah yang menyeronokkan mendengar suara saya dalam rakaman, dan nanti kita akan bertutorial saja pembentangan sebab saya tak nak beri latihan dalam tutorial sebab saya kurang mampu untuk menyimak banyak sangat. Seeloknya kita membuat pembentangan secara bergilir you all. Mungkin setiap orang lain cara untuk membentang. Itu suasana yang menyeronokkan terpulang supaya kesemua kita sama-sama belajar. Saya pun cuma membimbing sebab kita adalah partnership dalam pengajaran. Okay. Untuk yang terakhir, yang prinsip pembelajaran ini yang awal tadi adalah refleksi. Refleksi ini membolehkan murid-murid mempunyai kawalan atas pembelajaran mereka sebab di situ mereka boleh memupuk kemahiran penilaian diri. Refleksi diri pelajar itu, apa dicapai, apa dia kekuatan dia dalam pengajaran cikgu itu, apa kekuatan pembelajaran dia peroleh, apa kelemahan. Kalau kelemahan itu dapat dikenapasi, dia boleh tanya guru apa yang patut dia laksanakan supaya objektif ataupun sasaran pembelajaran itu dicapai. Jadi guru pun kena main peranan. So di sini refleksi sebenarnya memberi gambaran tentang apa yang berkesan dan apa yang perlu ditambahbaikan. Sebab itu ini adalah prinsip pembelajaran. Sekarang ini orang kata pembelajaran untuk pada masa kini memang menuntut belajar ataupun murid-murid sendiri membuat refleksi. Dia boleh buat refleksi terhadap rakan dia ataupun diri sendiri. Jadi orang kata di sini kita nak lihat setakat mana pencapaian pembelajaran tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada prinsip-prinsip pembelajaran oleh Jerome Bruner. Kat sini dia menekankan 4 prinsip sahaja, iaitu motivasi,
struktur, sekuen dan peneguhan. Kalau kita lihat prinsip motivasi oleh Jerome Bruner dengan motivasi, di situ ada terbitnya 2 jenis lagi, iaitu intrinsik, ingin tahu. Kat situ kita kena timbulkan minat terhadap perkara persekitaran yang menjadikan murid suka bergerak dan suka bertanya mengenai perkara yang didampingi oleh mereka di sekeliling. Yang kedua, dorongan mencapai kecekapan. Kat sini berkaitan dengan sikap yang berusaha sendiri dan ada orang kata sukarela dalam diri pelajar tersebut. Itu antara prinsip yang orang kata menggalakkan pembelajaran dalam diri seseorang murid. Okey, seterusnya prinsip struktur. Ini sebenarnya berkaitan dengan isi pembelajaran, apa yang sesuai dan apa bentuk pengajaran yang patut kita sediakan kepada murid supaya mereka mudah mempelajari apa kandungan pembelajaran yang diberi oleh guru. Selain itu, dalam prinsip struktur pembelajaran ini, kita jangan lupa perkembangan murid ini. Kalau yang contohnya ekoteori Piaget, kalau murid yang berumur orang kata dalam tempoh 6 tahun ke bawah memang banyak menggunakan bahan konkret sebab di situ mereka belum boleh berfikir secara abstrak. Tapi yang bermula dengan tahap macam umur 8 tahun ke atas, di situ mereka masih juga menggunakan bahan konkret untuk memahami sesuatu pembelajaran. Sebaiknya kita jangan beri kata struktur pembelajaran, konten pembelajaran yang orang kata terlebih sukar mereka untuk capai. Jangan lupa selitkan menggunakan bahan-bahan konkret yang mereka boleh lihat, menggunakan deria penglihatan, menggunakan deria orang kata sentuh apa semua supaya mereka boleh menguasai pembelajaran melalui penerokaan di samping ada demonstrasi daripada guru macam mana tunjuk cara, macam mana orang kata simulasi yang orang kata pelajar ataupun murid belajar melalui tunjuk cara tersebutlah. Contoh yang mengambil wuduk. Kita tak boleh beri arahan kata yang pertama secara verbal tanpa tindakan. Jadi kalau kat sini kita kena ada gunakan kaedah tunjuk cara. Macam mana mengambil air wuduk dengan betul. Itu maksudnya prinsip struktur yang kita boleh kaitkan yang lebih mendalam mengikut Jerome Bruner tadilah. Okey, seterusnya berkaitan dengan sekuen. Sekuen maksudnya urutan. Mudah ke susah. Yang kata yang kecil ke besar itu adalah sekuen. Kalau kat sini sekuen pertama berkaitan dengan kesediaan. Apabila berkaitan dengan kesediaan, di situ yang pertama guru kena menggunakan set induksi permulaan pengenalan kepada pembelajaran untuk tarik minat supaya kita rasa kanak-kanak aktif terlibat. Sebab itu persediaan ini berkaitan dengan set induksi. Set induksi ini ingat apa-apa cara yang cikgu boleh tarik minat terpulang. Adakah menggunakan video, adakah gunakan lakon, adakah teka-teki terpulang supaya boleh menimbulkan rasa minat untuk mendalami pembelajaran seterusnya. Yang kedua berkaitan dengan spiral curriculum. Di situ ada peringkat-peringkat pembelajaran. Sebab kalau kita lihat dari segi standard pembelajaran, di situ ada orang kata isi pembelajaran dari konkret ke abstrak, dah mudah kepada kompleks. Di situ dah ada susunan yang cantik, kita tidak boleh melangkah. Sebab kita kena follow the standard pembelajaran yang telah ditetapkan dalam KSSR ke apa semua, kita boleh rujuk. So di situ kita perlu dipentingkan dari segi kesukaran secara terus-menerus. Supaya pelajar ini dia bukannya belajar setakat kefahaman saja. Sebab itu kalau kita kaitkan dengan taksonomi belum, di situ sampai peringkat mencipta pun boleh di peringkat
murid di sekolah rendah terutamanya lah.